Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Labiatul Akila binti Muhammad Arifin dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pembangunan Insan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran melalui pendekatan lesson study satu cabaran. Berikut adalah kronologi pembentangan kajian. Sebagai pengenalan, lesson study ini adalah gabungan perkataan Jepun iaitu Jugyo Kenkyu yang membawa maksud penyelidikan pembelajaran. Ia telah diamalkan sejak berabad lagi oleh guru-guru di Jepun dan mereka telah mendapat nilai tertinggi dalam tim senam PISA pada tahun 1995. Setelah itu, ia turut diamalkan oleh Malaysia untuk meningkatkan kualiti pembelajaran, prestasi pelajar dan juga profesionalisme guru. Lesson study dilihat merupakan cara terbaik untuk meningkatkan profesionalisme guru bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Oleh itu, ia adalah pendekatan yang baik untuk meningkatkan pembangunan insan, guru dan juga pelajar. Bagi ulasan kepustakaan, lesson study ini adalah amalan kolaboratif guru yang melibatkan 6 langkah iaitu perancangan matlamat pembelajaran, penyediaan rancangan pengajaran, pelaksanaan dan pemerhatian dalam sesi pengajaran, refleksi pengajaran, pengubahsuaian rancangan mengajar dan juga melaksanakan rancangan mengajar yang telah diubahsuai sekiranya perlu. Manfaatnya kepada guru adalah termasuklah dapat meningkatkan pengetahuan kandungan pedagogi, pengetahuan kandungan disiplin, kemahiran inquiry, motivasi dan juga efikasi diri guru. Dan juga manfaat kepada murid adalah termasuklah meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan juga meningkatkan kualiti pembelajaran. Oleh itu, pendekatan lesson study ini memberi kebaikan mutual kepada guru dan pelajar. Dan cabaran guru dalam amalan ini perlulah dikaji supaya sistem dan amalan dapat dirangka dengan baik. Seterusnya, bagi penyertaan masalah, beberapa masalah masih lagi menjadi isu sehingga hari ini dalam pelaksanaan lesson study. Termasuklah kekurangan masa dalam melaksanakan, bebanan guru bertambah dan juga tahap pengetahuan kandungan guru yang rendah. Amalan lesson study yang tidak lancar dapat merancangkan keberkesanan lesson study. Oleh itu, amat penting untuk mengenal pasti masalah dan isu yang timbul supaya penambahbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Persoalan kajian ini, yang pertama adalah apakah isu yang dihadapi oleh guru-guru dalam pelaksanaan lesson study dan yang kedua adalah adakah terdapat perbezaan dapatan kajian tentang cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam pelaksanaan lesson study. Objektif kajian ini pula adalah untuk mengenal pasti isu yang dihadapi oleh guru-guru dalam pelaksanaan lesson study dan yang kedua adalah untuk menyiasat perbezaan dapatan kajian tentang cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam pelaksanaan lesson study. Oleh itu, implikasi kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada KPM, BPG serta PPD untuk membuat penambahbaikan yang berterusan. Seterusnya, bagi bahagian metodologi, carta ahli Prisma digunakan dan melibatkan 4 proses iaitu pengidentifikasian, saringan, kelayakan data masuk dan literature dicari melalui pangkalan data Scopus. Bagi dapatan kajian, berikut adalah carta ahli Prisma bagi carian artikel mengenai cabaran guru dalam amalan lesson study. Terdapat 9 artikel yang layak untuk dianalisis dalam kajian ini. Daripada kajian yang telah ditemui, terdapat 2 kajian yang mengkaji sampel sekolah rendah, 5 kajian yang mengkaji sampel sekolah menengah dan 2 kajian yang mengkaji sampel sekolah rendah dan sekolah menengah. Manakala terdapat 2 kajian yang berbentuk kuantitatif dan 7 kajian berbentuk kualitatif. Di bahagian perbincangan, menurut Moon, Dali dan Sam, cabaran guru dapat dibahagikan kepada faktor sekolah seperti kegangan masa dan bebanan kerja guru dan juga faktor guru seperti sikap dan anggapan terhadap lesson study. Dalam kajian ini, faktor sekolah yang ditemui adalah faktor masa, pentadbiran dan juga pentadbiran dan fasiliti, manakala faktor guru adalah pendekatan dan pengajaran guru, pengetahuan guru, cabaran dalam berkolaboratif dan juga esteem kendiri. Bagi faktor sekolah yang pertama iaitu cabaran dari segi masa. Masa yang panjang diperlukan untuk merangka pelan pembelajaran dalam lesson study. Terdapat juga masalah dari segi kekurangan masa instructional apabila pelan pembelajaran diaplikasikan di dalam kelas. Kekurangan masa menjadikan lesson study kurang efektif. Kemudian terdapat juga masalah dari segi masa terhadap tanggungjawab peribadi. Guru-guru suka untuk melakukan lesson study kerana tanggungjawab mereka kepada keluarga. Terdapat juga cabaran dari segi masa guru dipenuhi oleh tugas lain dan ini membuatkan mereka sukar untuk menentukan waktu pertemuan walaupun mereka berada di sekolah yang sama. Cabaran tentang masa dapatan ini disokong oleh Moon, Dali dan Sam iaitu isu kekurangan masa mempunyai hubungan yang kuat dengan bebanan kerja guru. Cabaran ini turut memberi kesan kepada kelestarian lesson study dan memberi persepsi negatif terhadap guru iaitu mereka beranggapan bahawa lesson study tidak dapat dikekalkan apabila mereka melihat kepada sudut masa yang diperlukan yang panjang. Tetapi berbeza dapatan pula daripada kajian Fernandez dan Yoshida. Mereka mendapati bahawa guru di Jepun tidak mempunyai masalah kekangan masa kerana lesson study sudah termaktub dalam program sekolah mereka. Isu kekangan masa ini seringkali diutarakan apabila sesuatu perubahan atau cadangan diperkenalkan.
Ia dapat diatasi dengan memasukkan lesen study ke dalam aktiviti sekolah dan guru melakukan cara kerja yang efektif serta pengurusan masa yang betul. Dan sekolah juga perlu membuat pembahagian masa dan tidak memberi tugas-tugas yang tidak berkaitan kepada guru-guru. Kemudian bagi cabaran kedua dalam faktor sekolah iaitu cabaran tentang pentadbiran dan fasiliti. Bagi fasiliti yang tidak mencukupi menjadikan pengaplikasian lesen study tidak dapat dibuat seperti yang dirancang untuk mendapat hasil yang diinginkan. Masjid et al. turut menyokong dapatan kajian ini. Ini adalah kerana sekolah kekurangan infrastruktur kerana sukar untuk mendapat sumbangan. Masalah dari segi pentadbiran juga turut wujud. Guru berasa amalan lesen study tidak disokong pentadbiran sekolah, persatuan guru dan Departmen Pendidikan Daerah. Kemudian dapatan ini turut disokong oleh kajian Kiong Gani dan Abdullah, iaitu terdapat sekolah yang tidak disokong oleh pentadbiran, malah sekolah tersebut bersifat kurang terbuka. Pentadbiran perlulah memberi galakan kepada lesen study guru-guru sebagai langkah untuk meningkatkan profesionalisme guru supaya guru-guru lebih bermotivasi dan bersemangat untuk mengamalkan lesen study secara berterusan. Sekiranya tiada galakan dari pihak atasan, maka usaha dan masa yang diperuntukkan untuk lesen study tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan. Bagi faktor guru pula, terdapat cabaran dari segi pendekatan dan pengajaran guru, iaitu guru kurang jelas dalam memberi arahan kepada pelajar. Cara memberi arahan yang betul amat penting supaya pelajar dapat memahami dan melakukan tugasan dengan betul. Kemudian, guru juga cenderung menggunakan pembelajaran berpusatkan guru, iaitu menjelaskan sepenuhnya berbanding mencongkil inkuari pelajar. Walau bagaimanapun, guru-guru bersikap positif bahawa mereka dapat mengubah tabiat tersebut melalui usaha dan masa. Pembelajaran berpusatkan pelajar menjadikan pelajar lebih aktif, mahir berkomunikasi dan dapat meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Kolaborasi dalam lesen study dapat mengurangkan isolasi dalam kalangan guru. Oleh itu, guru perlu membimbing sesama sendiri untuk memerhatikan ruang yang boleh diperbaiki bersama dan mencari penyelesaian masalah. Seterusnya dapat meningkatkan kemahiran pedipisi dalam lesen study guru. Yang kedua adalah cabaran dari segi pengetahuan guru. Guru mengalami kekurangan dari aspek pengetahuan kandungan. Dalam kajian Ogikpo, Gaihir dan Salah Garam, guru salah menerangkan konsep tetapi guru-guru lain tidak membincangkan tentang masalah tersebut dalam sesi refleksi. Terdapatnya isu kekurangan pemahaman konsep dalam kalangan guru-guru ini. Oleh itu, pengetahuan kandungan penting untuk mengelakkan kesalahfahaman konsep dan untuk memastikan usaha peningkatan prestasi pelajar berkesan. Antara cara-cara untuk meningkatkan pengetahuan kandungan adalah yang pertama, membuat refleksi dalam lesen study. Semakin banyak refleksi dilakukan, semakin baiklah pengetahuan kandungan. Yang kedua adalah usaha. Guru perlu berusaha untuk menambahkan pengetahuan mereka. Dan yang ketiga adalah kewujudan pakar iaitu knowledgeable others dalam memberi tunjuk ajar dan berkongsi pengetahuan. Ini turut disokong oleh Huang, Barlow dan Haupt yang mengatakan bahawa kehadiran pakar adalah signifikan dan penting dalam proses lesen study. Yang ketiga adalah cabaran dalam berkolaboratif. Ketidakhadiran ahli kumpulan memberi persepsi negatif terhadap lesen study kepada ahli yang lain, menyebabkan mereka sukar untuk mengekalkan kerjasama dan penyertaan semua guru dan juga menyebabkan guru lain hilang motivasi dan tidak bercadang untuk meneruskan lesen study. Dapatan ini disokong oleh Moon, Dali dan Sam, iaitu perspektif negatif terhadap lesen study boleh berlaku sekiranya ia mengganggu rutin peribadi guru. Namun ada juga guru yang berpendapat bahawa ia berbalik kepada sikap guru juga, kerana guru perlulah membuat perancangan awal sekiranya perlu melaksanakan lesen study pada masa yang bakal mengganggu rutinnya. Lesen study ini sukar untuk dilakukan secara efektif, melainkan sekiranya sekolah menyediakan waktu yang tidak mengganggu rutin harian guru. Seterusnya, guru turut mengalami cabaran dari segi estim kendiri yang lemah. Ia membataskan penglibatan guru dalam lesen study. Mereka takut dikritik dan tidak selesa apabila pengajarannya diperhatikan. Guru-guru perlulah faham bahawa lesen study adalah sepatutnya berfokus kepada pembelajaran murid dan bukannya bertujuan untuk menghukum guru. Supaya perasaan takut diperhatikan ketika sesi pengajaran tidak berlaku dan tidak mengganggu proses lesen study. Kesimpulan kajian ini adalah hasil carian artikel menggunakan Prisma, mendapati bahawa terdapat 9 artikel yang menepati kajian sistematik ini. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru adalah isu kekangan masa, fasiliti dan pentadbiran sekolah,
pendekatan dan pendekatan pengajaran guru, isu dalam pengetahuan kandungan guru, isu kolaboratif guru dan isu esteem ke diri guru. Rata-rata rujukan lain menunjukkan menyokong dapatan kajian ini, manakala terdapat perbezaan pada isu kekangan masa, iaitu amalan learner study di Jepun tidak mengalami masalah dari segi masa berbanding dengan learner study di negara lain. Sekian, terima kasih.